Ya, Assalamualaikum, apa khabar semua dan selamat datang ke episod yang ke-8 Masalah Tusi yang disiarkan dari podcast Gerik Pod, podcast Melayu terbaru di Nusantara ini. Ruangan Masalah Tusi yang dikhususkan daripada anda untuk anda yang membentangkan masalah-masalah anda. Tidak dikhususkan untuk masalah peribadi saja, kerana masalah itu ada pelbagai warna dan cara. Apapun inilah ruangannya untuk anda meluahkan masalah-masalah anda, untuk dibincangkan, untuk diberi cadangan, untuk kita sama-sama belajar daripada masalah-masalah yang ada. Okey, dan untuk cerita yang pertama, saya akan kembali sebentar saja lagi. Okey, dan sekali lagi dalam ruangan Masalah Tusi ini, seperti biasa, saya akan membacakan cerita-cerita masalah anda yang dihantarkan oleh anda, bukan daripada saya, sebab ruangan ini bukanlah untuk saya kata orang tu membebel sendiri. Tidak, memanglah saya yang berbual seorang, tetapi cerita-cerita ini adalah dari sumbangan anda, dan kami di sini amat berterima kasih atas penghantaran atau kiriman cerita-cerita anda yang kami harapkan dapat menjadikan satu sempadan, satu garis panduan untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia. Dan untuk cerita yang pertama, untuk cerita pertama pada malam ini, dalam episod yang ke-8, kita pergi nampaknya ke Johor Bahru, Malaysia, dan tulisan daripada pendengar yang bernama Sheila JB. Okey, untuk pengetahuan anda tidak perlu menggunakan nama betul anda. Jadi kata orang tu, tak adalah nak malu ke nak apa kan, kita campak aja apa cerita yang kita ada, tanpa sesiapa yang kita kenal tahu cerita kita. Tapi sebagaimana saya katakan, ini adalah untuk kita sama-sama mempelajari daripada sesama kita. Okey, dan cerita Sheila JB begini bunyinya. Semalam saya mendengar podcast Masalah Tusi tentang jiran yang buat bising. Saya juga ada jiran yang tidak bertimbang rasa. Okey, salah satu anak jiran saya ni berkecimpung dalam perniagaan kereta. Setiap hari dia akan memandu pulang kereta yang berlainan, lalu meletakkannya di kawasan rumah ibu bapanya yang merupakan jiran saya. Si anak peniaga kereta itu tinggal di lain tempat, entah di mana. Okey. Pada tiap-tiap masa akan ada sekurang-kurangnya 3 buah keretanya yang diletakkan di kawasan rumah jiran saya. Yang membuat saya agak marah adalah kerana dia seringkali meletakkan
salah satu keretanya di depan gate rumah saya. Okey, apa pun bila marah tu tarik nafas sikit, hembus nafas pelan-pelan. Jadi kita kata orang tu, kita tidaklah kata orang tu terlalu marah. Kita redakan kemarahan kita. Marah-marah ni, banyak-banyak stres ni pun tak baiklah untuk kesihatan kita. Okey, disambungkan, saya sambungkan lagi. Kami tinggal di rumah teres. Okey, ni Sheila JB ni tinggal di rumah teres rupanya. Kalau dia meletakkan keretanya semasa saya atau suami saya bekerja dan tiada di rumah, mungkin saya tidak kisah. Ini tidak. Dia akan park atau meletakkan kereta pada malam hari. Setiap pagi menjadi masalah buat saya atau suami saya untuk memandu keluar kereta kami. Terpaksalah kami menekan loceng rumah jiran saya untuk menyuruh sesiapa mengalihkan kereta yang menghalang pintu gate rumah saya. Suami saya sudah pun memaklumkan jawatan kuasa perumahan saya tentang masalah kami. Pemberitahuan umum agar para penduduk tidak meletakkan kereta-kereta mereka dalam keadaan yang menghalang pintu gate orang lain telah pun dikeluarkan. Malangnya, sehingga hari ini perkara yang sama terus berlaku. Saya dan suami saya tidak tahu bagaimana lagi ingin mengatasi masalah kami ini. Kalau ikut hati saya, memang hendak saya cakap terus terang dengan jiran saya itu. Suami saya pula tidak bagi saya berbuat begitu kerana tidak mahu ada sengketa antara kami dan jiran kami. Jiran kami okeylah orangnya, cuma anak je yang satu tu yang tidak bertimbang rasa. Itu saja luahan marah saya. Terima kasih. Okey, terima kasih juga kepada Sheila JB kerana mengirimkan cerita masalah anda kepada kami. Okey, apa yang boleh kita kata orang tu cedok daripada cerita ini, cerita daripada Sheila JB ni, dia ceritakan tentang dia tinggal di rumah teres di nampaknya di Johor Bahru, dan anak jiran dia ni tidak tinggal di situ, dan anak jirannya ni berkecimpung dalam perniagaan kereta, dan hari-hari dia bawa balik kereta lain-lain kan. Dan kata Sheila JB ni tiap-tiap hari sekurang-kurangnya ada 3 buah kereta yang diletakkan di kawasan perumahan tu lah, dekat-dekat rumah Sheila JB ni lah. Dan itu pun mengikut Sheila JB ni tak jadi masalah. Cuma yang masalahnya ni sekarang selalunya dia letak salah satu keretanya akan diletakkan di depan gate rumah dia. Itu masalah. Macam mana orang nak keluar kan, ataupun nak balik ke kan. Kalau yelah kita park depan rumah orang kan. Itu pun Sheila JB katakan juga dia tidak jadi masalah kalau misalnya dia tak ada rumah kan, atau suami dia atau dia bekerja, dia tak jadi masalah. Masalahnya sekarang kereta tu diletakkan pada waktu malam, dan tiap-tiap pagi jadi masalah nak keluar rumah. Sebab Sheila JB ni ada kereta sendiri, dan bila nak keluar pagi-pagi macam mana kan, kalau ada kereta yang menghalang pintu gate je. So jadi pagi-pagi, tiap-tiap pagi nak kena panggil jiran sebelah, alihkan keretanya ke tempat lain. Jadi satu kebiasaan tu kan. Masalah lah pagi-pagi, kadang-kadang kita pun tak nak mengganggu jiran sebelah kan, tapi oleh kerana dihalang pintu gate dia, kereta dia nak keluar pun tak boleh, jadi terpaksalah dipanggil. Jadi itulah dia cakap, dia dengan jirannya memang tak ada masalah, cuma ni satulah anak jiran ni yang tidak tinggal kat situ pula tu letak kereta sebegitu. Jadi itulah
pernah tak anda, tak kira lah, mungkin lebih kepada mereka-mereka yang tinggal di Malaysia atau Indonesia atau Brunei yang ada rumah sebuah-sebuah atau rumah teres. Di Singapura ada juga mereka yang tinggal di rumah-rumah private ni. Pernahkah anda melalui pengalaman yang sebegitu, yang serupa? Apa ikhtiar anda untuk mengatasi masalah yang sedemikian? Mungkin anda boleh kata orang tu memberi sepatah dua kata ataupun cara bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Mungkin daripada apa yang dapat kita baca, Sheila JB ni pun tidak maulah kata orang tu, ataupun suaminya nampaknya tidak mahu jadi masalah dengan jiran. Yalah, jiran kita tinggal ni bukan sehari dua, bukan seminggu ke 2 bulan ke, tidak kan. Seminggu 2 ke sebulan 2 kan, tidak. Kita nak tinggal lama. Kalau boleh kita nak ada satu hubungan yang baik di antara jiran kita. Tetapi bila ada masalah dengan jiran sedemikian, kita pun jadi kebingungan. Kita tak tahu macam mana nak buat. Nampak senang, tapi nak atasinya dengan secara diplomatik ni agak tidaklah terlalu mudah. Jadi apa kata anda? Mungkin dapat diberi pandangan atau mungkin cadangan anda untuk Sheila JB dan mereka yang menghadapi masalah yang serupa. Ya, dan itulah cerita pertama kita untuk malam ini ya. Dalam ruangan masalah Tuesday episod yang ke-8 yang disiarkan oleh Gerek Pod, podcast Melayu terbaru di Nusantara ini, dan disiarkan daripada kota Singapura. Tetapi bukan dikhususkan untuk orang-orang Singapura saja ya. Dikhususkan untuk semua orang Melayu dan mereka yang faham bahasa Melayu. Yang tak faham bahasa Melayu macam mana nak dengar kan? Okey, dan itulah sebagaimana saya katakan, cerita yang pertama yang dapat saya bacakan untuk malam ini, dan untuk pengetahuan umum dan mereka-mereka yang baru dapat mendengar podcast ini, ini adalah podcast yang dikhususkan untuk semua orang Melayu dan semua yang faham bahasa Melayu, tidak kira di mana jua anda berada, sama ada di Nusantara ini, di Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, selatan Thailand mungkin, dan mungkin selatan Filipina yang faham bahasa Melayu, ataupun di mana jugalah anda berada di dunia ini. Mungkin anda ramai orang-orang Melayu yang sudah berhijrah ke mungkin Australia, Canada, ataupun Eropah, ada yang ke Amerika dan sebagainya. Atau anda adalah orang yang Melayu dan yang faham bahasa Melayu yang bermastautin di negara-negara lain untuk bekerja atau bersekolah. Ini adalah rancangan untuk anda. Tak kiralah apa juga masalah yang anda lalui, anda boleh curahkan melalui ruangan ini, dan anda boleh email kepada kami di
masalah tuse@gmail.com. InsyaAllah saya akan bacakan tentang masalah itu. Dan kita kembali sebentar lagi dengan cerita yang seterusnya. Okey, kita kembali sekali lagi dalam ruangan masalah tuse yang disiarkan oleh podcast ataupun Gerek Pod yang podcast Melayu terbaru di Nusantara ini. Dan kita sambung dengan cerita yang seterusnya. Nampaknya cerita ini dihantar oleh seorang pendengar yang menggelarkan dirinya sebagai Galactico. Okey, ni macam Real Madrid fan aja kan. Tak tahulah, mungkin dia Galactico Real Madrid fan, atau dia suka cerita-cerita yang kata tu macam Star Wars ke macam kan, science fiction lah kan. Okey, dan cerita ini begini ceritanya. Cerita ini berlaku beberapa tahun lalu. Waktu itu saya bekerja di sebuah syarikat periklanan sebagai seorang koordinator. Saya bekerja bersama seorang brother ini yang bernama Latif. Latif ini seorang rakan kerja yang rajin dan pengetahuannya tentang kerja yang kami lakukan sememangnya meluas. Maklum, pengalamannya dalam bidangnya memang banyak. Tetapi ada satu saja masalah Latif ni. Dia susah bangun pagi. Beberapa kali dia akan menelpon saya pada pukul 10 pagi lalu mengatakan, "Bro, aku baru bangun." Alamak. Ini yang susah Okey. Setiap kali itu berlaku, saya akan cuba cover line untuk dia apabila sesiapa bertanya di mana dia. Cuma berapa banyak kalilah saya boleh coverkan dia kan. Akhirnya pihak pengurusan mendapat tahu tentang sikapnya yang kerap datang lambat. Beberapa kali peluang telah diberikan untuk Latif mengubah sikapnya, tetapi tetap sama. Last, majikan saya menyuruh dia meletak jawatan. Seorang wanita Cina telah menggantikan tempat Latif. Mula-mula Amor itu okey. Lama-lama dia macam bosi pula. Dia suka suruh saya buatkan dia ini seolah-olah dia atasan saya. Padahal kedudukan kami sama saja. Saya pula memang pantang orang macam tu. Okey, ini macam kira pahlawan Melayu terakhir lah kan. Okey, maka setiap kali dia menyuruh saya melakukan sesuatu untuknya, saya buat bodoh je. Okey. Pernah sekali dia suruh saya buat sesuatu dan saya tidak ambil kisah. Sehari suntuk dia tunjukkan kemarahannya dengan menghentak telefon dan benda-benda lain. Okey, dia kira dia macam tak happy lah ni kan. Okey, selain daripada itu, dia suka komplain pasal saya kepada manager kami walaupun saya tidak bersalah. Oleh kerana tidak tahan dengan persekitaran yang sebegitu, saya menghantar surat perletakan jawatan. Selama seminggu, manager saya memujuk saya agar menarik balik perletakan jawatan saya. Setelah meneliti keadaan dan janji manager saya bahawa keadaan akan berubah, saya pun menarik balik niat saya untuk berhenti kerja.
Okey, selama 2 bulan keadaan menjadi baik. Selepas itu Amoy, rakan sekerja saya itu, kembali dengan perangai lamanya. Saya bertahan selama sebulan lagi sebelum saya menghantar surat peletakan jawatan saya buat kali yang kedua. Manager saya bertanya mengapa saya nak meletakkan jawatan lagi. Saya cuma beri kata sindiran saya, "Sorry, I don't wear a skirt." Itu aja bro. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Galactico. Terima kasih, ceritanya ini agak menarik cuma yang paling mahal sekali part last tu "Sorry, I don't wear skirt." Fuyo. Ini mahal punya sindiran. Okey, dan okey, kita impas kembali apa yang cerita Galactico ni. Okey, dia ceritalah pasal dia bekerja di sebuah syarikat periklanan dan mula-mula dia kerja dengan nampaknya seorang brother Melayu nama dia Latif, dan Latif ni baik, pekerjaannya baik, cuma masalahnya bangun pagi susah babe. Okey, itu yang susah memang. Kalau orang yang susah bangun pagi ni macam mana nak pergi kerja kan, asyik lambat je kan. Takkan tiap-tiap hari nak naik Grab, bankrupt lah. Puas hati tak payah kerja, duduk rumah je kan. Okey, dan mengikut dia cubalah cover line kan. Yelah, kata orang kita tolong kawan kan. Tapi kalau misalnya kawan asyik selalu balik, selalu bangun lambat, kita nak cover pun susah. Lama-lama orang akan tahu, sebagaimana dalam cerita brother Galactico ni, yang dia akhirnya majikannya dapat tahulah hal si kawannya ni yang bernama Latif, kawan kerja dia. Yang Latif ni selalu datang lambat, jadi last disuruh resign lah. Dan menggantikan tempat Latif adalah seorang wanita Cina, sebab dia panggil Amoy. Okey. Dan Amoy ni okey mula-mula, tetapi lama-lama dia cakap Amoy ni macam bossy. Padahal kedudukan pangkat di tempat kerja tu sama. Jadi disuruh buat itu ni. Tentu sekali kawan kita ni tak suka lah kan disuruh sana. Kalau dia manager tu okey jugalah. Ni kalau pangkat sama nak suruh sana suruh ni tak biasalah kan kata orang tu. Jadi dan kawan kita ni bertahan lah dengan kerana si Amoy ni. Dan lama-lama tak boleh tahan, dia hantar surat cinta kepada bukan surat cinta, surat peletakan jawatan. Dan dia katakan selama 1 minggu. Wah, ini manager mesti ini brother kita Galactico ni mesti pekerja yang baik, sebab manager dia pujuk dia selama 1 minggu suruh dia tarik balik surat peletakan jawatannya. Dan mengikut Galactico, akhirnya dia tarik balik. Okey, mungkin nampaklah dia, sebab dijanjikan mengikut cerita ni, manager menjanjikan bahawa keadaan akan berubah. So dia tarik balik surat peletakan jawatan, dan dia cakap mula-mula okey. Lepas tu balik kepada yang sebelumnya si Amoy ni buat kerana lagi. So dia hantar lagi surat peletakan jawatan buat kali kedua. Dan bila manager tanya kenapa nak resign lagi kan, kemarin dah resign, dah tarik balik, ni nak resign lagi. Jadi daripada apa yang saya baca ni, dia tak cakap banyak. Dia cuma cakap sorry, I don't wear a skirt. Part ni memang baik gila dia punya sindiran. Okey, yalah, mungkin sebab dia daripada apa yang dapat saya rasa atau agak mungkin sebab manager lelaki,
si Amoy ni perempuan, jadi dia lebih mendengar pada Amoy ni. Itu kadang-kadang diskriminasi ni bukan pada lelaki je, pada perempuan je kan, diskriminasi pada lelaki itu daripada sudut pandangan lelaki. Pernah tak anda lelaki-lelaki di luar sana yang bekerja yang menghadapi sebegitu dan pengalaman yang sebegitu tempat kerja kan, ada perempuan, manager lebih sebelahkan perempuan, dan yang perempuan di luar sana, pernah tak anda diberi kata tu kelebihan oleh manager anda sebab anda seorang wanita? Apa cerita anda? Sila buat komentar di ruang yang sedia ada, dan kita kembali sebentar lagi dengan rancangan ataupun ruangan Masalah Tusi ini yang disiarkan oleh Gerek podcast Melayu terbaru di Nusantara ini. Ya, itulah dua cerita yang dapat saya bacakan untuk siaran ataupun ruangan Masalah Tusi episod yang ke-8 malam ini. Dan terima kasih kerana mendengar. Dan jika anda ada cerita-cerita anda sendiri, bolehlah anda menghantar kepada kami di email masalahtusi@gmail.com. Tersasul pula Okey, di masalahtusi@gmail.com. Dan untuk pengetahuan semua, ruangan ini, Masalah Tusi ini, boleh anda dengar melalui YouTube, Facebook dan Spotify. Sehingga kita berjumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum. Jaga diri.